Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak murid cikgu? Baik, hari ini kita bersiaran dengan tajuk Komsas Puisi Tradisional. Baik, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya baik, sihat dan masih lagi bersemangat untuk belajar bersama-sama dengan cikgu. Baik, untuk tidak melengah-lengahkan masa, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Komsas. Komsas, cikgu nak tekankan hari ini puisi tradisional. Okey anak-anak, puisi tradisional ni dia ada dua jenis, iaitu pantun dan juga syair. Okey, tapi hari ini cikgu nak anak-anak belajar tentang pantun. Itu pantun yang pertama yang ada dalam antologi Baik Budi Indah Bahasa. Apakah tajuk pantun yang pertama yang terdapat dalam antologi Baik Budi Indah Bahasa? Jom kita sama-sama saksikan. Okey, tajuk pantun yang pertama ialah pantun alam remaja. Siapakah remaja? Anda lah remaja. Baik, ini ada 7 rangkap pantun alam remaja. Okey, rangkap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan juga ketujuh. Macam mana nak berpantun anak-anak? Cikgu yakin anda semua sudah pandai untuk berpantun. Baik, sebelum cikgu minta anak-anak berpantun ketika berada di rumah, cikgu bagi contoh dulu cara untuk berpantun yang sebenarnya. Sebab pantun ni ada banyak versi. Okay? Pantun ada banyak versi. Okay, kita berpantun lah. Kita tengok rangkap satu. Okay, rangkap satu. Elok rupanya kumbang jati di bawah itik pulang petang. Tidak terkatakan besar hati melihat ibu sudah pulang. Okay, itu rangkap yang pertama. Apa maksud rangkap pertama ni anak-anak? Kita tengok apa maksud rangkap yang pertama. Okay, maksud rangkap pertama, anak-anak akan berasa sangat gembira apabila sewaktu menyambut kepulangan ibu di rumah. Siapa anak-anak ni? Ni anak-anak lah yang mana ibu bapa dia keluar pergi bekerja. Jadi mereka berasa gembira apabila ibu bapa pulang ke rumah. Okay, itu maksud rangkap yang pertama. Baik, kita tengok pula rangkap yang kedua. Baik, ini rangkap yang kedua. Di bawah itik pulang petang, dapat di rumput bilang-bilang, melihat ibu sudah pulang, hati cemas menjadi hilang. Baik, itu pantun ala remaja rangkap kedua. Apa maksudnya? Kita tengok sama-sama maksud rangkap yang kedua ini. Okey. Baik, ini maksud dia. Maksud rangkap kedua, ketakutan dan kerisauan anak-anak sewaktu ketiadaan ibu akan hilang apabila melihat ibu pulang ke rumah. Apabila ibu dan ayah keluar bekerja, anak-anak yang berada di rumah, terutamanya anak-anak yang masih remaja, mungkin rasa takut kan, rasa bimbang kan. Macam kalian lah, kalian akan rasa takut, rasa bimbang, cemas bila ibu bapa tak ada di rumah. Tapi apabila melihat ibu pulang dari rumah, rasa takut, rasa cemas itu akan hilang. Kan? Betul tak? Okey. Baik. Kemudian seterusnya kita tengok lagi rangkap yang ketiga. Okey, ini pantun rangkap yang ketiga. Ala ayam kinantan terbang mengekas, hinggap di ranting, bilang-bilang, melihat bonda pulang lekas, hatiku besar, bukan kepalang. Apa maksud bukan kepalang ni? Maksudnya terlalu gembira, hatiku besar bukan kepalang, terlalu gembira. Okay, kita tengok maksudnya. Okay, rangkap ketiga maksudnya, anak-anak berasa sangat gembira jika ibu cepat pulang ke rumah. Dia lebih kurang macam maksud rangkap yang kedua lah. Tapi rangkap yang kedua tu dia tak rasa takut, dia tak rasa risau. Rangkap yang ketiga ni, anak tu rasa gembira, rasa teramat suka apabila ibu pulang ke rumah dengan cepat kan. Baik, seterusnya kita tengok rangkap yang keempat.
Kita menari keluar bilik, sebaran tari kita tarikan. Kita menyanyi adik-beradik, sebaran nyanyi kita nyanyikan. Siapa yang nyanyi ni? Adik-beradik. Dalam keluarga kan, bila mak ayah tinggal pergi kerja, ada adik-beradik. Jadi rasa gembira sama adik-beradik menyanyi. Okay? Menyanyi. Baik, kita tengok maksud pantun rangkaian yang keempat ni. Adik-beradik menyanyikan sebaran lagu bersama-sama. B ni cikgu typing error ya di sini. Okey, ni B ni. Typing error sikit. Dia sepatutnya B huruf besar. B huruf kecil. Okey, maksud dia adik-beradik menyanyikan sebaran lagu bersama-sama. Okey, itu maksud rangkap yang keempat. Baik, seterusnya kita tengok rangkap yang seterusnya. Okay, rangkap yang kelima. Hanyut batang berlilit kumpai, terdampar di ujung Tanjung Jati. Bonda pulang, bapa pun sampai, kita semua berbesar hati. Okay, apa maksudnya? Kita tengok ya anak-anak apa maksud dia. Okay, maksud rangkap yang kelima, kepulangan ayah dan ibu ke rumah merupakan detik yang paling mengembirakan anak-anak. Seronok kan bila mak ayah pulang dari kerja, kita adik-beradik rasa gembira kan, seronok. Tidak ada anak-anak yang tak seronok apabila ibu bapa pulang ke rumah. Baik, kita seterusnya tengok rangkaian yang keenam. Ramai orang bersorak-sorak menepuk gendang dengan rebana. Alang besarnya hati awak mendapat baju dengan celana. Apa maksud celana ni anak-anak? Okay, apa maksud celana? Celana tu maksudnya ni celana ni. Ni celana tu maksudnya seluar. Okay, seluar panjang yang kita pakai itulah celana, ataupun seluar yang paras lutut itulah celana. Okay. Baik, kita tengok maksud dia. Okay, maksudnya pemberian atau hadiah daripada ibu bapa membuatkan anak-anak berasa gembira. Okay, ibu bapa pulang ke rumah dengan cepat dan pada masa yang sama ibu bapa membawa pulang hadiah ataupun makanan ke apa kepada anak-anak. Kita rasa gembira kan? Apatah lagi kalau ibu bapa beli baju, beli seluar baru kepada anak-anak, lagi rasa gembira, lagi rasa sayang pada ibu bapa kan. Baik, kemudian rangkap yang ketujuh, kita tengok pantun rangkap ketujuh. Mahulah kami hendak melapun, lapun di bawah orang menjajah. Jangan marah, kami berpantun. Budak kecil biasa manja. Okay, itu rangkap yang ketujuh. Baik anak-anak, itulah rentak gaya orang berpantun. Sekiranya anak-anak ingin masuk pertandingan berpantun, itulah rentak gaya kita berpantun yang sebetulnya. Baik, kita tengok maksud pantun rangkap ketujuh. Okey, rangkap ketujuh. Ibu bapa tidak sewajarnya memarahi anak-anak yang gemar berpantun kerana anak-anak yang masih kecil biasanya manja. Awak dekat rumah kan dengan adik-beradik, berpantunlah. Pantun dua kerak pun sudah memadai. Ada ubi, ada batas, ada hari akan ku balas. Itu contoh pantun dua kerak yang mudah-mudah, yang simple-simple, yang kita boleh reka cipta sendiri. Tapi bila kita berpantun ni, dia akan menghiburkan hati kita. Sebab anak-anak, pantun ni sebenarnya dia sebati dengan masyarakat yang lama, masyarakat terdahulu daripada kita, datuk nenek moyang kita. Mereka memang suka berpantun. Baik, itu cikgu dah baca maksud pantun. Baik, kita tengok tema pula. Aspek-aspek sastra. Okey, aspek-aspek sastra. Tema. Cikgu dah terangkan dah itu yang tajuk minggu lepas kita dah belajar dah aspek-aspek. Jadi, hari ni kita belajar apakah tema yang terdapat dalam pantun Alam Remaja. Baik, kita tengok. Tema dia. Pantun ini bertemakan, okey, cikgu buka pen dulu sekejap.
Dia tak menjadi pula pen ni. Okey. Pantun ini bertemakan kegembiraan anak-anak. Kegembiraan anak-anak. Siapa anak-anak ni? Kalianlah. Jika ibu bapa pergi kerja, tinggalkan kalian ke rumah, di rumah. Jadi, bila ibu bapa pulang ke rumah, anak-anak berasa gembira. Kegembiraan anak-anak sewaktu menyambut kepulangan ibu bapa mereka ke rumah. Contoh dia, sebagai contohnya. Pemantun. Saya pemantun. Pemantun ni maksudnya orang yang mencipta pantun tersebut. Yang cikgu dah baca tadi, cikgu baca pantun yang diciptakan oleh pemantun tu lah. Menggambarkan anak-anak sangat gembira apabila ibu bapa mereka pulang dari bekerja. Siapa tak gembira kan? Gembira. Saya sendiri pun kalau mak saya tinggal pergi bekerja, kita akan rasa gembira kalau mereka balik dengan cepat dan balik bersama-sama dengan hadiah. Baik, seterusnya kita tengok aspek yang kedua iaitu persoalan. Tanggungjawab ibu bapa. Ini persoalan yang pertama. Tanggungjawab. Tanggungjawab ibu bapa ialah memberikan kasih sayang dan kebahagiaan kepada anak. Ni tanggungjawab. Persoalan yang pertama, tanggungjawab ibu bapa ialah memberikan kasih sayang dan kebahagiaan kepada anak. Itu tanggungjawab ibu bapa yang pertama, beri kasih sayang. Baik. Sebagai contoh, anak-anak berasa gembira apabila ibu bapa mereka memberi hadiah sebaik-baik saja pulang dari kerja. Lambang kasih sayang seorang ibu, seorang ayah ialah yang pertama, mereka menunaikan tanggungjawab mereka. Bekerja, mencari nafkah untuk anak-anak. Yang kedua, memberi kasih sayang kepada anak-anak. Yang ketiga, untuk mengeratkan lagi kasih sayang antara ibu bapa dan anak-anak, ibu bapa membeli apa-apa saja hadiah pemberian, sama ada dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian. Kalau ibu bapa beli buku pun itu merupakan hadiah daripada ibu bapa. Seandainya ibu bapa tidak mampu nak membeli apa-apa untuk anak, mereka hanya mampu memberi kasih sayang. Dakapan ciuman itu pun sudah memadai. Baik, kita tengok persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua, kerisauan yang dihadapi oleh anak-anak apabila ibu bapa tiada di rumah. Kerisauan ni maksudnya bimbang. Risau, bimbang. Anak-anak berasa bimbang, berasa risau apabila ibu bapa tiada di rumah. Contohnya, misalnya ni maksudnya contoh Misalnya ni maksudnya contoh. Contoh dalam rangkaian yang kedua tadi, yang kita baca tadi kan, sama-sama membaca. Hati anak-anak yang bimbang akan hilang setelah melihat ibu pulang. Apabila ibu pergi bekerja, anak-anak berasa bimbang, risau, takut. Tapi apabila ibu melihat ibu bapa pulang, anak-anak akan berasa gembira. Hilang dah rasa bimbang, rasa takut tu sudah hilang. Baik, seterusnya persoalan ketiga. Aktiviti nyanyian bersama-sama keluarga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Itu persoalan ketiga. Apa sahaja aktiviti yang dilakukan bersama-sama ahli keluarga, ia dapat memupuk, mengeratkan ikatan kekeluargaan. Sebagai contoh, yang terdapat pada pantun tadi, adik-beradik menari dan menyanyi. Menari dan menyanyi apa jua lagu untuk mengembirakan hati semasa kita dan bapa. Cuba awak fikir, awak berada di rumah, apa yang awak buat? Mak ayah pergi bekerja ni, apa yang awak buat? Menyanyi, menari, ke tidur, ke layan game, duk main game kan, dari mula mak ayah pergi kerja sampailah malam-malam buta kan. Lepas tu bangun lambat, tak masuk kelas cikgu pada awal pagi kan. Apa yang awak dapat? Nanti cikgu sepik jari tau. Baik, itu persoalan. Baik, seterusnya kita tengok bentuk pantun. Aspek yang keempat ialah bentuk pantun. Dalam cerpen, dalam novel, dalam drama, dalam prosa klasik ni tak ada bentuk pantun. Yang ada bentuk pantun ialah pantun, syair dan juga sajak. Baik, kita tengok apakah bentuk pantun. Tapi hari ni cikgu, kalau ikutkan dia banyak tau bentuk pantun ni. Tapi hari ni cikgu nak jawab 3 je dulu. 3 saja bentuk
pantun. Baik, kita tengok bentuk yang pertama. Mengandungi 3 hingga 5 patah perkataan. Bentuk yang pertama, anak-anak, bentuk yang pertama ialah mengandungi 3 hingga 5 patah perkataan. Okey, contoh. Kita tengok di sini contohnya. Elok rupanya kumbang jati, di bawah itik pulang petang. Okey. Baris yang pertama, cikgu dah color dah warna merah, elok warna merah, rupanya warna hitam. Itu membezakan perkataan-perkataan. Okey, elok. Elok 1 perkataan. Rupanya 2 perkataan. Kumbang 3 perkataan. Jati 4 perkataan. Bermaksud dalam baris 1 ada 4 perkataan. Okey, boleh setakat ini? Boleh, bagus. Anak-anak murid cikgu memang bijak. Baik, baris yang kedua pula, di bawah itik pulang petang. Ada berapa patah perkataan ya anak-anak? Pandai, ada 4 patah perkataan. Mana contohnya, buktinya? Ni, di bawah 1 patah perkataan, itik 2 perkataan, pulang 3 perkataan, petang 4 perkataan. Okey. Jadi bermakna dalam setiap baris mesti mengandungi 3 hingga 5 patah perkataan. Dia tidak boleh kurang daripada 3 dan tidak boleh lebih daripada 5 patah perkataan. Okey, boleh setakat ini jelas? Baik. Cikgu teruskan dengan bentuk yang kedua. Okey, tapi sebelum tu kalau anak-anak tak faham, kena buat apa? Ya, betul, kena tanya. Baik, kita tengok dengan bentuk yang kedua, ada pembayan dan maksud. Pantun dan syair mesti ada pembayan dan maksud. Tapi berbeza. Okey, hari ni kita belajar dulu pembayan dan maksud pantun. Kalau pantun anak-anak, 2 baris. Di sini baris lah. Cikgu minta maaf kerana tersalah type. Sini baris. BA bar RIS RIS. Nanti masa nota awak tambah ya. 2 baris pertama ialah pembayang. 2 baris kedua ialah maksud. Okey, faham ke tidak? 2 baris pertama pembayang, 2 baris kedua ialah maksud. Kita tengok di sini. Hanyut batan berlilik kumpai, terdampar di ujung Tanjung Jati. Okey, anak-anak, ini kita panggil sebagai 2 baris pertama. Yang mana 2 baris pertama ini kita kenali sebagai pembayang. 2 baris yang pertama ialah pembayang. Okey. Biasanya pembayang ni mengandungi unsur-unsur alam. Contoh apa unsur alam? Ni kumpai. Kumpai tu macam rumput rumpai lah. Okay. Kemudian Tanjung Jati, ujung, itu batang. Itu batang pokok berlilik kumpai. Itulah unsur alam. Baik. Kemudian kita tengok maksud. 2 baris yang kedua ni maksudnya 2 baris yang terakhir. Bonda pulang, bapa pun sampai. Kita semua berbesar hati. Okay, 2 baris yang terakhir ini anak-anak, ini ialah baris maksud. Faham setakat ni? 2 baris pertama pembayang, 2 baris terakhir ialah maksud. Dan 2 baris terakhir inilah yang akan menentukan maksud yang hendak disampaikan oleh pemantun. Baik, jelas ya? Kalau tak faham, kena buat apa? Ya, betul, kena tanya. Okey, seterusnya kita tengok bentuk yang ketiga. Bilangan suku kata ialah 8 hingga 12 suku kata. Suku kata ialah 8 hingga 12 suku kata. 8 hingga 12 suku kata. Okey, 12 suku kata. Tak kurang daripada 8 dan tak lebih daripada suku kata. Cuba angkat tangan. Siapa yang tak tahu macam mana nak cari suku kata? Nampaknya semua dah pandai. Okey. Cikgu yakinlah walaupun cikgu tak nampak apa yang awak buat, geling ke angguk ke, cikgu yakin awak boleh cari suku kata. Baik, macam mana nak cari suku kata? Okey, tengok contoh di sini.
Jangan marah, kami berpantun. Okey, 9 suku kata. Macam mana cara 9 suku kata? Okey, awak tengok color-color yang cikgu buat. Jangan. Ada warna hitam, ada warna merah. Ja, 1 suku kata. Ngan, 2 suku kata. Suku kata ni maksudnya bunyi huruf. Okey, bunyi huruf. Itu suku kata. Jangan marah, kami berpantun. 9 suku kata. Okey? Boleh tak anak-anak? Okey, kita tengok balik semula. Okey, sambil-sambil cikgu buat ni, bila awak tengok, awak bilang dengan cara awak sendiri. Okey? Jangan marah, kami berpantun. 9 suku kata. Okey, 9 suku kata. Okey, 9. Nampak jari cikgu 9? 9 suku kata. Baik. Kemudian baris yang kedua, ada berapa suku kata? Kita tengok ada berapa suku kata. Budak kecil biasa manja. Budak kecil biasa manja. Ada berapa suku kata? Ya, betul. Ada 8 suku kata. Ada 8 suku kata. Itulah cara macam mana kita nak cari suku kata. Okey, setakat ni jelas anak-anak? Okey, bagus. Anak-anak cikgu memang faham, jelas, bijak. Okey, seterusnya kita pergi aspek yang seterusnya, itu gaya bahasa. Okey, gaya bahasa. Kalau ikutkan yang awak dah belajar minggu lepas, gaya bahasa ni ada banyak kan? Ada anafora, epifora, asonansi, aliterasi, hyperbola, metafora, apa lagi? Simile, peribahasa, unsur alam dan sebagainya kan? Tapi hari ni cikgu nak ajar 2 saja aspek gaya bahasa. Yang pertama unsur alam. Dalam pantun ala remaja ni dia ada unsur alam. Contohnya penggunaan kumbang jati. Apa kumbang jati ni? Atau binatang kumbang tu lah. Okay? Kumbang jati. Itik. Siapa yang tak pernah tengok itik, awak Google cari macam mana rupa itik. Kemudian rumpai, ranting. Ini ialah unsur alam. Unsur alam maksudnya apa yang ada di sekitar kita. Unsur alam, alam sekitar, alam sekitar. Itu ialah unsur alam. Alam sekitar bukan kata sampah sarat, tidak. Maksudnya alam sekitar, alam ni yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah unsur alam. Baik. Kemudian yang kedua ialah unsur bunyi. Unsur bunyinya ada 2 anak-anak. Yang pertama asonansi, yang kedua aliterasi. Bila sebut unsur bunyi, awak mesti zup masuk dalam kepala awak, iaitu asonansi dan aliterasi. Ingat lagi tak apa maksud asonansi? Lupa dah tu. Kalau lupa, tengok balik nota yang cikgu bagi hari tu. Okey, asonansi. Asonansi ni bermaksud perulangan bunyi vokal. Cikgu dah terangkan perulangan bunyi vokal. Kalau awak tak ingat juga, awak tengok ni. Aso. So. Kan? Sini pun vokal. So, vokal. Okey. Perulangan bunyi vokal. Apa contoh vokal? A, okay, A, E, I, O, U. Ada 5 je vokal. Vokal ada 5. A, E, I, O, U. Baik, contoh dia. Kita tengok dalam baris yang pertama ni, apakah vokal yang paling banyak? Elok rupanya kumbang jati. Okay, cikgu dah garis kat sini. Huruf yang paling banyak, huruf vokal yang paling banyak di sini ialah A. Bilang ada berapa A? 1 A, 2, 3. Okay, ada 3. Kalau huruf I ada 1, huruf U ada 2. Dan huruf E pun ada 1. Jadi yang paling banyak di sini ialah huruf A. Sama juga dengan baris yang kedua. Huruf vokal A paling banyak. Mendapat baju dengan celana. A, okay, A, sini pun A lagi, celana A lagi, pun A lagi. Maksud dalam baris pertama dan baris kedua terdapat pengulangan asonansi vokal A. Pengulangan vokal A.
Tu cara nak sebutnya. Baik, kemudian A, literasi. Ingat lagi tak macam mana cikgu ajar cara nak ingat literasi? Ali. Kalau asu dia vokal. Kalau asi huruf konsonan. Apa contoh huruf konsonan? Huruf konsonan ialah huruf-huruf selain vokal. Contohnya huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Itu ialah huruf-huruf konsonan. Okey, baik, kita tengok contoh huruf konsonan di sini. Hanyut Batam berlilit kumpai. Apakah huruf yang paling banyak dalam baris pertama ni? Ya, huruf T. T ada berapa? T ada 1, 2, 3. T ada 3. Makna dalam dalam baris pertama huruf T paling banyak, dan baris kedua huruf T juga. Itik dan petang di sini. Ni petang T ya. Bermaksud dalam baris pertama dan kedua terdapat pengulangan aliterasi konsonan T. Okey, jelas setakat ni? Okey, bagus, faham. Baik. Sebabkan anak cikgu dah pandai, dah bijak, dah faham, kita terus pada slide seterusnya, iaitu aspek nilai. Aspek nilai, cikgu dah bagi tahu mesti ada nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang murni. Baik, kita tengok contoh apakah nilai yang terdapat dalam pantun ala remaja. Kalau ikutkan banyak tahu contoh anak-anak, tapi cikgu bagi 3 saja nilai supaya awak ingat dan faham. Okey, nilai yang pertama yang cikgu bagi tahu minggu lepas, nilai yang wajib ada dalam mana-mana tajuk Komsas mesti nilai kasih sayang. Sangat wajib. Dia mesti ada, macam mana pun awak belajar cerpen, novel, pantun, sajak, apa semua mesti ada nilai kasih sayang. Baik, sebagai contoh. Kasih sayang antara ibu bapa dan anak-anak. Okey, ibu bapa pergi bekerja, ibu bapa pulang bawa membeli hadiah kepada anak-anak. Itulah bukti kasih sayang ibu bapa dan anak-anak. Kemudian nilai yang kedua ialah nilai tanggungjawab. Okey, nilai tanggungjawab. Misalnya tu bermaksud contoh. Misalnya ibu bapa bertanggungjawab mencari rezeki untuk ahli keluarganya. Siapa ahli keluarganya? Anak-anak mereka lah. Okey, ibu bapa bertanggungjawab mencari rezeki. Cari rezeki tu maksudnya pergi bekerja, mencari rezeki, mencari duit untuk membeli makanan dan juga barang keperluan anak-anak. Okey, itu nilai tanggungjawab. Baik, seterusnya nilai yang ketiga ialah nilai baik hati. Siapa yang baik hati? Okey. Baik, misalnya ibu bapa membeli hadiah untuk anak-anaknya apabila pulang dari kerja. Itu membuktikan bahawa ibu bapa kita ni ada rasa kasih sayang, ada rasa baik hati terhadap anak-anak. Okey, mereka beli hadiah untuk anak-anaknya apabila pulang dari kerja. Baik, slide seterusnya. Okey. Yang pertama, kita mestilah, ingat lagi tak cikgu bagi tahu hari tu, kalau nak buat pengajaran, nak bina ayat pengajaran, mesti ada 2 perkataan yang wajib, iaitu kita mestilah, kita haruslah, kita perlulah, kita wajarlah, kita hendaklah, kan? Itu 2 perkataan. Awak pilihlah mana-mana yang awak nak guna. Okey, tengok ni pengajaran yang pertama. Kita mestilah menyayangi ahli keluarga. Tadi nilai kasih sayang kan? Nilai kasih sayang. Jadi kita bina ayat pengajaran, kita mestilah menyayangi ahli keluarga demi mendapat kebahagiaan. Contohnya apa? Contohnya ibu bapa menyayangi anak-anaknya. Okey anak-anak. Contoh nilai dan contoh pengajaran kita boleh buat yang sama. Kita boleh ambil contoh yang sama. Tetapi ayat pengajaran mesti dibina menggunakan ayat sendiri berdasarkan nilai. Tadi nilai kasih sayang. Kemudian bila nak buat pengajaran, awak mesti bina ayat awak sendiri dengan ada perkataan mestilah,
kita mestilah menyayangi. Okey, tadi pantun ni kita belajar tentang keluarga, ahli keluarga demi mendapat kebahagiaan. Baik, kemudian pengajaran yang kedua, seterusnya kita hendaklah bertanggungjawab terhadap ahli keluarga. Okey, ada dua perkataan ni, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap ahli keluarga. Okay, siapa yang bertanggungjawab? Kita tengok contoh. Sebagai contohnya, koma, mesti ada koma. Pemantun menjelaskan ibu bapa keluar bekerja mencari rezeki. Maksudnya dalam pantun anak remaja tadi, ibu bapa bertanggungjawab keluar bekerja mencari rezeki untuk menyara anak-anak mereka. Itu ialah pengajaran yang kedua. Okay? Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap ahli keluarga. Baik, setakat ini anak-anak jelas ke tidak? Kalau tak jelas, macam biasa cikgu bagi tahu, kena tanya. Segan nak tanya dalam grup, tanya dalam mana? Ya, PM cikgu secara personal. Baik, seterusnya pengajaran yang ketiga. Okey, pengajaran yang ketiga. Kita haruslah bersikap baik hati terhadap ahli keluarga. Kita bersikap baik hati. Tadi ada nilai baik hati kan? Jadi, untuk pengajaran ni kita bina ayat pengajaran, kita haruslah baik hati terhadap ahli keluarga. Misalnya maksudnya contoh ya anak-anak, contoh. Misalnya, ibu bapa membeli hadiah atau cenderamata kepada anak-anak. Apa cenderamata ni? Cenderamata tu hadiah lah. Okay, hadiah atau cenderamata kepada anak-anak. Baik. Okey. Itu aspek yang terdapat dalam pantun ala remaja yang kita baca pada hari ini. Okey, sekiranya anak-anak cikgu tak faham, kurang jelas, seperti biasa tanya. Okey, jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat jalan. Baik, slide yang seterusnya. Okey, inilah yang awak tunggu-tunggu kan? Sekian, terima kasih. Selamat menimba ilmu. Kita jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Okey, jangan lupa siapkan nota cikgu. Sebab apabila buka sekolah pada 5 April nanti, pada waktu BM, cikgu akan cek semula kerja-kerja yang perlu awak buat sepanjang PDPR kita. Kalau diikutkan, sepatutnya awak sudah belajar sehingga ke hari ini 6 tajuk. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.